Anda kembali bersama cerita di sebalik berita dan menjelang pilihan raya negeri Sabah yang hanya tinggal 2 hari sahaja lagi, kami ingin meningkatkan liputan dan juga perbincangan dan fokus berkenaan dengan bukan sahaja pilihan raya Sabah tetapi kisah-kisah warga Sabah, rakyat Sabah, pengundi yang paling penting dan yang akan membuat keputusan dan menentukan hala tuju PRN di salah sebuah negeri yang paling signifikan dan paling unik dalam arena politik Malaysia. Tadi kita berada di sempadan bersama dengan Syahrizal, sempadan berhampiran Indonesia. Kita mahu kembali ke Bongawan N23 berhampiran Beaufort dengan wartawan kami Hasimi Muhammad. Hasimi juga ada berkongsikan dan mengupas banyak cerita-cerita menarik berkenaan dengan kisah-kisah pengundi di Bongawan dan ada juga berkongsi beberapa gambar dengan kami. Saya mahu kongsikan gambar yang pertama ini yang menunjukkan ada seorang individu yang berlatar belakangkan begitu banyak plastik, seolah-olah plastik sampah atau apa itu. Hasimi, apa ceritanya di sini? Okey, baik Lokman, terima kasih di Bukit Kewangan. Betul, saya ketika ini berada di Kampung Seri Serdang, terletak di Dewan Undangan Negeri Bongawan di bawah Parlimen Kimanis. Dan ini merupakan kali kedua saya tiba di sini. Kali terakhir ada pada PRK Kimanis pada awal tahun ini. Di mana kalau berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Lokman, di gambar yang disiarkan ketika ini merupakan adalah Arham Bakhtia, pemuda berusia 38 tahun, pengusaha ikan bilis secara kecil-kecilan di Pekan Bongawan itu. Dan apa yang anda lihat di belakang itu adalah bukan timbunan sampah sebenarnya, sebaliknya itu adalah timbunan ikan bilis yang dianggarkan adalah 3 tan ataupun lebih kurang 3,000 kilogram yang masih lagi belum terjual setakat ini kerana kekangan pergerakan susulan daripada satu adalah kerana perintah kawalan pergerakan sebelum ini, dan juga ketika ini adalah kerana peningkatan kes COVID-19 di Sabah ini. Walaupun kita tahu bahawa permintaan terhadap sektor makanan ini sentiasa ada, namun berbeza dengan saudara Arham ini, situasinya sedikit berbeza kerana pasaran ikan bilisnya adalah di Brunei, Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Jadi apabila perkara ini, kekangan apabila berlakunya peningkatan kes COVID-19 di Sabah, pergerakan untuk menghantar produk-produk permintaan terhadap daripada pelanggan khususnya di Brunei dan juga Sarawak itu terhad kerana perlu saringan yang begitu ketat sehinggakan produk ataupun hasil ikan bilis yang ada ketika ini begitu banyak, 3,000 kilogram tidak dapat dihantar kepada pelanggan-pelanggan di sekitar Brunei dan juga Sarawak. Begitu juga bila kita tanya kenapa pasarannya adalah di Brunei dan Sarawak, antara alasan atau jawapan diberikan oleh saudara Arham ini kerana keunikan ikan bilis yang dihasilkan oleh beliau adalah memfokuskan kepada ikan bilis belah 4 berbanding dengan pasaran di Sabah ataupun negeri Bawah Bayu ketika ini adalah ikan bilis belah 2 ataupun kalau famous juga atau kenal adalah ikan bilis mata biru dan sebagainya di sini. Jadi beliau cuba mencari kelainan iaitu menghasilkan ikan bilis belah 4 yang menerima sambutan ataupun permintaan yang begitu tinggi di Brunei dan Sarawak. Jadi apabila berlakunya kekangan pergerakan ini, produk yang mendapat sambutan di Brunei dan Sarawak itu tidak dapat dihantar dengan sebaik mungkin. Jadi proses yang cuba dilakukan oleh beliau ketika ini adalah menukar strategi daripada menghasilkan produk ikan bilis belah 4 itu kepada pemasaran ataupun tarikan yang berada di Sabah. Jadi ketika ini itulah situasinya, berlaku timbunan ikan bilis dianggarkan 3,000 kilogram yang masih lagi belum terjual, dan bagaimana beliau begitu buntu untuk memastikan produk ini dijual secepat mungkin kerana kita faham ikan bilis ini mungkin ada tempoh-tempoh terhad ataupun masa tertentu untuk mengelakkan kualitinya, dan difahamkan dalam bilik itu beliau terpaksa meletakkan ikan bilis dalam situasi bilik berdingin hawa untuk mengekalkan kualiti ikan bilis itu. Lokman. Simi, sudah tentu isu-isu berkisar tentang keusahawanan ini dalam era pandemik dan PKP sudah tentu menjadi satu isu yang besar bagi penduduk di Bongawan, khasnya usahawan-usahawan di sana. Dan kisah yang seterusnya juga saya kira mungkin berkait seorang lagi penduduk di Bongawan itu, kalau gambarnya boleh kita kongsikan, seorang perempuan yang berbaju hitam. Saya nampak di latar belakangnya baju. Gambar pertama tadi pun saya nampak walaupun ada plastik-plastik ikan bilis, sebelahnya pun ada baju. Adakah ini isi rumah yang sama, Hasimi? Apa ceritanya? Okey,
Situasi, adakah ini gambar yang dimaksudkan oleh Puan Zuraida Japar ataupun masih lagi gambar yang memfokuskan kepada saudara Arham itu? Sekiranya ia memfokus kepada Zuraida Japar, ialah individu berlainan di mana beliau menguruskan ataupun menyediakan perkhidmatan pelamin dan juga tata hias. Kalau kita cakap wedding planning lah, mungkin wedding planner lah Lokman. Jadi ini juga antara sektor yang begitu terkesan teruk ketika PKP, apabila ketika itu kerajaan memaklumkan bahawa majlis persandingan perkahwinan tidak boleh diadakan sebelum kelonggaran diberikan apabila kerajaan membenarkan majlis perkahwinan dilakukan. Jadi Puan Zuraida ini antara individu yang begitu terkesan apabila kita tahu usahawan ataupun syarikat beliau tidaklah begitu besar berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Beliau juga adalah usahawan kecil yang perlu berdepan dengan impak yang begitu besar. Maka keadaan kita tanyakan tempoh 3 bulan itu bagaimana beliau meneruskan kehidupannya untuk menyara kehidupan. Beliau terpaksa menukar strategi juga daripada perniagaan atau mengusahakan pelamin dan juga tata hias itu menukar kepada menjual burger. Jadi dalam tempoh 3 bulan itu kerugian yang terpaksa dialami sekitar RM30,000 untuk menampung kos itu. Maka perniagaan burger itulah yang menampung beliau dalam tempoh yang agak sukar ketika itu, dengan adanya kaki tangan yang perlu beliau pastikan juga kelangsungan hidup tidak boleh diberhentikan kerana kekangan ataupun kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita dapatkan juga luahan hati Puan Zuraida ini, bagaimana bantuan-bantuan yang disalurkan khususnya dari segi prihatin penjana ini mampu sedikit sebanyak membantu beliau untuk bangkit semula untuk menguruskan syarikat yang ketika ini sudah pun berusia sekitar 7 tahun bila ditubuhkan pada 2013 lalu. Jadi perkara-perkara ini antara yang diluahkan yang menjadi belenggu ataupun masalah yang perlu didengarkan oleh wakil rakyat yang akan dipilih nanti, bahawa golongan atau rakyat bawahan ini begitu terkesan ketika ini dengan impak COVID-19 yang perlu diatasi segera, Lokman. Saya mahu terus saja ke gambar yang saya kira ke-6 dan ke-7. Saya nampak di situ gambar beberapa individu yang berada di dalam bot dan memakai seolah-olah pakaian perlindungan seperti mereka terlibat dalam sesuatu operasi. Apa cerita di sebalik gambar ini, Hasimi? Adakah ia berkait rapat dengan keluh kesah penduduk di Bongawan juga yang di bot dan juga di sungai ini? Okey, baik Lokman. Itu sebenarnya bukan terlibat dengan sebarang operasi sebagainya. Ia merupakan antara pekerja-pekerja atau petugas-petugas terlibat dalam sektor pelancongan di Bongawan ini, di mana ketika ini saya berada di muara Sungai Bongawan yang merupakan antara lokasi tarikan sebenarnya di Bongawan ini. Cuma kesan impak pada sektor pelancongan kerana tumpuan di homestay Sri Serdang Bongawan ini antara fokusnya ataupun sasaran adalah pelancong-pelancong dari luar negara, dari China, Korea dan sebagainya. Namun beza dengan kunjungan saya kali kedua ini, situasinya begitu lengang sekali, sunyi. Kalau sebelum ini kalau saya tiba meriah dengan suasana pelancong dari China, Korea, bot penuh dengan pelancong, tapi situasinya lain apabila yang memenuhi bot ketika itu adalah kita, media dan juga petugas-petugas ataupun kaki tangan di homestay ini yang membawa kita untuk meninjau lagi sekali kawasan di sepanjang Sungai Bongawan ini. Walaupun kita tahu bahawa di sekitar sepanjang ini begitu banyak khazanah, hanya sekali kerana kita telah membuat liputan sebelum ini tarikan yang menjadi tarikan ataupun kepada pelancong Korea dan China khususnya. Tapi kali ini situasinya beza. Kita pergi ke Muara Bongawan yang menjadi antara tarikan untuk melihat matahari terbenam. Tiada pelancong. Itu yang persoalannya. Mengapa sektor pelancongan di Bongawan ini yang menjadi terkena buah mulut dalam kalangan pelancong-pelancong dari luar, tetapi dalam kalangan pelancong tempatan ia sedikit suram. Tiada seolah tidak mengetahui bahawa di Bongawan ini terdapat keunikan yang tersendiri. Maka fokus kita juga adalah untuk membantu usahawan ataupun pengusaha sektor pelancongan di sini untuk mewawarkan kepada masyarakat di luar sana, ini lokasi yang perlu anda datang untuk membantu sektor-sektor pelancongan khususnya di Bongawan ini untuk membangun semula, kerana seperti mana yang kita tekankan, ia tidak seharusnya menjadi buah mulut kepada pelancong-pelancong dari luar negara sahaja. Seharusnya keunikan yang ada di negara ini, kita ini perlu diketahui oleh pelancong tempatan juga. Okey.
Bakal wakil-wakil rakyat di Sabah, ini adalah isu-isu yang mendepani anda selepas pilihan raya dan selepas rakyat membuat keputusan nanti. Kerana kita boleh menyatakan masalah menerusi platform media, tapi mungkin wakil-wakil rakyatlah yang mempunyai kuasa terbesar untuk membuat perubahan dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Pun begitu, kita lakukan apa yang kita boleh buat. Hasimi, ikan bilis tadi, gambar yang kita tunjuk tadi, kalau kita boleh paparkan lagi sekali. Nanti bila Hasimi kembali ke Kuala Lumpur dan selepas kuarantin dan sebagainya, Hasimi boleh tolong belikan saya dan warga-warga di Ashraf Awani bawa balik. Kita lakukan apa yang kita mampu. Mana yang kita mampu, kita beli sebanyak mungkin untuk membantu individu di dalam ini. Boleh, Hasimi? Ya, boleh. Dan satu lagi, Lokman, berbalik pada itu, pada mereka yang mungkin menonton Ashraf Awani ini, boleh juga mendapatkan menghubungi saudara Arham untuk membeli ikan bilis ini, Lokman. Okey, Hasimi, saya nantikan Hasimi, ketibaan Hasimi dan juga ketibaan ikan-ikan bilis Hasimi di Kuala Lumpur selepas 26 September nanti. Terima kasih Hasimi, jaga keselamatan di sana. Hasimi Muhammad, wartawan Ashraf Awani di N23 Bongawan, Sabah. Dan itu cerita-cerita rakyat yang menjadi tunjang kepada apa yang bakal kita saksikan hari Jumaat atau Sabtu nanti, 26 September, PRN Sabah. Dan itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat.